Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sihat-sihat. InsyaAllah. Boleh mula kita? Boleh Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersyukur kehadratnya kerana pada malam ini kita dapat berjumpa, kita dapat bersua. Moga-moga kita semua sihat sejahtera di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita diberi rahmat, diberi keampunan, diberi ketenangan di dalam jiwa kita, sentiasa berbahagia dan sentiasa dilimpahi kesihatan yang berpanjangan, rezeki yang melimpah ruah daripada Allah. Tak dengar suara Ustaz. Moga-moga dibukakan pintu hati kita, dapat menerima ilmu yang kita bicarakan pada malam ini insya-Allah. Clear suara? Hari ini kurang Tuan Guru. Clear. 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 Kuantan clear Ustaz. Kuantan, balok Kuantan. Tempat-tempat lain? Clear Ustaz. Dipakai Okey. Clear. Okey. Alhamdulillah. Tanpa clear. Clear. Kita tu clear. Alhamdulillah. Oh, Rawang. Dapat masuk hari ni. Rapat. Cepat-cepat masuk. Clear. Suara di Rawang. Clear. Alhamdulillah. Dibera. Clear. Alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Jadi hadirat yang dimuliakan, kita belajar pada malam ini siri yang ke-15. Siri yang ke-15, sedikit sebanyak kita dapat memahami masalah kitab ni, iaitu masalah memberi rangsangan, memberi motivasi, memberi galakan kepada orang yang menadah kitab ni ataupun orang yang belajar kitab ni supaya dia bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan sekalian,
bila mana kita membaca dah siri yang ke-18. Maknanya kita membaca kitab ni dah 18 kali secara maya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, adakah bersemangat nak belajar? Sebabnya kitab ni dia nak memberi galakan supaya kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ataupun di dalam lain perkataan, kita bersungguh-sungguh, jangan main sambil lewa. Jangan tak acah berkenaan dengan menuntut ilmu. Jadi kewajipan menuntut ilmu, kewajipan belajar disebutkan juga, begitu juga keutamaan belajar, disebutkan juga belajar ilmu akhlak ataupun ilmu adab ataupun ilmu tasawuf, begitu juga ilmu fardu kifayah. Belajar ilmu fardu kifayah iaitu ilmu-ilmu yang kita perlu tahu dan ilmu-ilmu yang kita haram belajar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sehingga muka surat 7 dalam kitab Jawi ini, adakah kita ni bertambah ilmu ataupun bertambah faham di dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan galakan ataupun semangat pengarang ni suruh kita belajar ilmu? Maksudnya belajar ilmu sedalam-dalamnya, ilmu-ilmu yang bersangkut dengan agama, sehingga kita nyawa dihalkum, ibarat katanya. Ibarat katanya. Jadi nak tanya tuan-tuan, sebelum kita memulakan sambungan kitab kita ni, apakah perasaan tuan-tuan setelah belajar kitab ni? Siapa boleh jawab? Gembira dan dapat ilmu, Tuan Guru. Ya, terima kasih. Lagi? Itu aja. Banyak yang kita tak tahu selama ni, jadi ada sikit dapat. Ada sikit tahu. Terima kasih. Sikit. Lagi? Menambah ilmu dan Bertambah faham. selama ini kita tak tahu. Menambah ilmu selama ini kita tak tahu. Lagi? Nak belajar lebih banyak lagi. Tak jelas? Tak belajar lebih banyak lagi. Nak belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Lagi? Dorongan ke arah ilmu. Lagi? Habis dah? Seilmu yang ada sekarang tak Makin cukup. belajar, makin banyak tak tahu. Makin belajar, makin banyak tak tahu. Lagi? Semoga ilmu diberkati Ustaz. Ilmu diberkati. Lagi? Rasa tamak nak belajar lagi, Ustaz. Rasa semangat nak belajar lagi. Lagi? Cukup. Terasa diri kita cetek ilmu. Ya, cetek ilmu. Terima kasih semua. Bermakna hasrat pengarang ini, sama ada kitab asal ni, kitab asal yang bahasa Arab, dan Syekh yang mengarang kitab Jawi ni, bermakna hasrat dia, walaupun dia dah meninggal, dia menulis kitab ni nak membagi semangat ataupun rangsangan kepada kita yang belajar kitab ini. Jadi alhamdulillah, seperti mana tuan-tuan cakapkan tadi, maknanya kita belajar ilmu melalui kitab kita ni berkobar-kobar semangat. Jadi ilmu yang kita pelajari itu untuk diri kita sendiri, untuk mengemahkan amal ibadat kita, mengemahkan kekuatan kita berpegang dengan agama kita, mengemahkan keimanan kita, mengemahkan amal ibadat kita, dan mengemahkan isi sanubari, hati sanubari kita, supaya kita memahami ataupun kita cekap di dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Jadi alhamdulillah, kita ni dapat mencapai hasrat daripada pengarang kitab kita ni, sama ada kitab Arab yang asal dan juga kitab Jawi pelita penuntut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 7 baris yang kedua. Muka surat 7 baris yang kedua kitab Jawi. Kitab Ruminya muka surat berapa? 14. 14. Muka surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala berkata. Telah berkata. Siapa berkata? Abu Hanifah. Telah berkata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Syekh ni ataupun Imam Hanafi berkata, siapa nama Imam Abu Hanifah ni? Siapa tahu? Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah ni nama dia Nu'man bin Thabit. Imam mazhab yang pertama, mazhab Hanafi. Imam Hanafi ni dia meninggal lahir Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mengajar tarikh tasyri', makna imam mazhab 4 ni yang masyhur dalam dunia ni, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ataupun Ahmad Ibnu Hambali. Empat ni ada rangkaian. Empat imam mazhab ni. Jadi mazhab lain-lain ataupun faham dia lain-lain di dalam fiqh. Jadi Imam Hanafi, anak murid dia Imam Maliki. Imam Maliki ni anak murid dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni anak murid dia Imam Hambali. Itu dia turutan. Dia tidak pernah berbalah di dalam pahaman ataupun di dalam masalah-masalah hukum hakam berdasarkan dalil-dalil. Kita zaman ni balah. Orang situ kutuk, orang sini tak betul, orang ni tak pandai, orang ni. Itu disiplin ilmu. Dia ada rangkaian disiplin ilmu tu, guru-guru. Imam Hambali, Ahmad Ibnu Hambal, dia belajar dengan Imam Syafi'i. Tetapi dia mazhab lain, mazhab Hambali. Lepas itu Imam Syafi'i pula dia belajar dengan Imam Maliki. Jadi Imam Syafi'i mazhab lain, tak sama dengan mazhab guru dia, Imam Maliki. Jadi Imam Maliki ni, Imam Malik ni belajar dengan Imam Abu Hanifah ni, Imam Hanafi. Jadinya dia buat mazhab lain, tetapi tak ada cerca merba, tidak ada kacau bila. Itulah indahnya para ulama silam. Jadi akhir zaman ni, hak tak berapa nak jadi ulama ni, menyalah kurang itu, menyalah kurang ini, itu ini, hak ini tak betul, ulama tak betul. Jadi kita nilailah sendiri. Kalau kita mengaji ni, kita boleh nilai. Empat mazhab ini, mazhab yang terulung di dalam Islam ini, yang terkenal seluruh dunia, dia tidak ada perbalahan. Cerita yang masyhur. Imam Syafi'i ni pergi ke tempat Imam Hanafi. Imam Hanafi, dia pergi. Jadi orang yang duduk di tempat dia ni, tempat Imam Hanafi ni, anak murid Imam Hanafi ni, dia tahu yang Imam Syafi'i ni alim besar. Bila semayang subuh, Imam Syafi'i ni disuruh menjadi imam. Kita ni siapa tu imam tu? Sampai kiamat jadi imam. Nak nyuruh orang lain tak ada. Tak nak. Sampai kiamat jadi imam ataupun sampai mati. Tak nak. Orang dulu ni dia siapa alim dia suruh jadi imam. Itu style. Tak berjumpa style kita sekarang ni. Patutnya kalau ustaz mengajar tu, suruhlah ustaz jadi imam. Dia terlebih ilmu pada kita. Ini kita juga imam. Itu nak nisbah. Jadi dia Imam Syafi'i disuruh jadi imam. Sedangkan anak murid Imam Hanafi yang alim. Dia suruh Imam Syafi'i kerana Imam Syafi'i ni dia fikir lebih ilmunya. Jadi sembahyang subuh. Imam Hanafi memfatwakan sembahyang subuh ni tak ada baca kunut. Imam Syafi'i ni memfatwakan sunat baca kunut. Macam kita buat sekarang ni.
Jadi Imam Syafi'i pun jadi imam, dia desak suruh jadi imam. Maka Imam Syafi'i menjadi imam subuh. Anak murid dia sebelum sembahyang ni dia fikirlah. Dia standby. Dia standby. Kita ni akan sembahyang subuh ni akan baca kunut, sebab imam ni, ulama ni memfatwakan sunat baca kunut. Tiba-tiba kita ni zaman sekarang ni, kalau imam hak bermazhab Syafi'i jadi imam, hak lain ni unjur ke tangan. Itu punya panengnya. Makna hunjurkan tangan. Kadang-kadang main telefon. Telefon tengah sembahyang. Mazhab mana main telefon tengah sembahyang? Mazhab dia. Mazhab dia. Jadi ringkasnya, panjang cerita ni nak ringkas. Lepas itu dia jadi imam. Imam Syafi'i ni tak baca kunut. Imam Syafi'i ni tak sujud sahwi. Jadi makmum ni ikut je lah. Ikut sudah sembahyang apa gitu gini. Dia tanya, tuan, kenapa tuan tak baca kunut? Kenapa tuan tak sujud sahwi? Gitu begini. Lepas tu Imam Syafi'i kata, saya menghormati kepada pandangan orang yang di dalam kubur ini. Dia hormat kepada pandangan Imam Hanafi walaupun dia tak kenal. Itulah maknanya dari sudut ilmu berlapang dada. Kita sekarang ni pelik. Pelik. Jadi kita bila kita berilmu, kita mengaji ilmu, kita faham, kita dapatlah nilai perkara-perkara tersebut. Itu Imam Hanifah, Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Nabi. Bermula fiqh. Imam Abu Hanifah ni bermula fiqh. Ilmu fiqh itu. Bermula ilmu fiqh. Mengetahui seseorang akan barang yang hasil baginya. Barang yang hasil itu yang dapat baginya daripada kebajikan. Imam Abu Hanifah kata seseorang yang mengetahui ataupun belajar ilmu fiqh, dia menghasilkan ilmu itu baginya, bagi diri dia daripada kebajikan, benda-benda yang memberi manfaat, dan akan barang hasil atasnya daripada kejahatan. Maknanya orang yang belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni apa? Ilmu fiqh ni apa? Hukum akal. Secara umumnya hukum akal lah. Takrif dia al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fiqh itu dari sudut bahasanya faham. Lughatan al-ahkamu syar'iyyatu al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyatu. Makna fiqh itu segi syaraknya hukum-hukum yang diambil daripada dalil-dalil yang boleh diyakini. Makna hukum fiqh itu berdasarkan dalil-dalil, sama ada dalil Quran ataupun dalil hadis, ijma', qiyas. Itu fiqh. Dalam arti kata lainnya, ilmu fiqh ini ilmu perundangan. Ilmu perundangan. Dan dia sebut dalam kita mengaji ilmu tauhid. Malam esok insya-Allah kita mengaji ilmu tauhid. Maknanya hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Jadi ilmu ataupun hukum yang bahagi tiga. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Jadi hukum syarak ni, hukum akal ni kita tahu dah. Mana hukum akal? Terbagi kepada berapa? Hukum akal. Hukum akal terbagi kepada berapa? 3. Apa dia? 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Itu hukum akal. Hukum akal. Manakala hukum syarak, dia panggil hukum wad'i. Hukum wad'i. Dalam kategori hukum wad'i.
iaitu hukum-hukum wad'i ni sebab, syarat, mani', sah, batal. Hukum wad'i, hukum yang menyebabkan sesuatu hukum itu berlaku. Sebab dia ada 5. Sebab, syarat, mani'. Sebab ni sebab musabab. Syarat ni tak dapat tidak. Mani' ni benda menghalang. Sah meliputi makna bergantung dengan rukun apa gitu begini. Batal yang tidak menepati rukun. Itu hukum wad'i. Boleh sebut sekali lagi? Hukum wad'i ni. Sesuatu perkara itu berdasarkan 5 ni. Apa dia? Apa dia? Sebab, syarat, sah, Sebab. mani', batal. Sebab, Sebab, syarat, mani', sah, batal. mani', sah, batal. Itu hukum fiqh. Hukum fiqh. Sebab wajib sembahyang zuhur itu tergelincir matahari. Jadi kalau tak tergelincir matahari, tak masuk zuhur. Itu dia kata sebab. Itu dia. Lepas itu syarat. Syarat sah sembahyang itu mesti menghadap kiblat. Itu syarat. Syarat sah sembahyang itu mesti menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang itu mesti ada air sembahyang. Lepas itu mani', menegah. Waktu zuhur dah masuk. Waktu zuhur dah masuk, kiblat kita boleh menghadap, tetapi minta maaf cakapnya, orang perempuan tiba-tiba keluar darah haid. Itu mani'. Makna tak boleh sembahyang. Kiblat menghadap dah. Waktu zuhur masuk dah. Tiba-tiba keluar darah haid bagi perempuan. Maka dia ni tak sah sembahyang. Mani'. Maknanya perkara yang menegah. Perkara yang menegah. Lepas itu sah. Sah ni iaitu perkara-perkara yang cukup rukunnya, cukup syaratnya. Sah. Lepas itu batal. Yang tidak cukup rukunnya, tidak cukup syaratnya. Itu dipanggil hukum wad'i. Itu fiqh. Lepas itu bahagian hukum syarak. Kalau bahagian hukum akal tu wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Bahagian hukum syarak ni wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 perkara. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kita tengok di dalam amal ibadat kita terdiri daripada perkara-perkara begitu. Saya sebutkan tadi. Perkara-perkara saya sebutkan tadi. Jadi wajib dalam hukum akal tidak boleh menggambarkan sesuatu yang tidak logik bagi Allah Ta'ala. Itu hukum akal. Hukum syarak ni lain. Siapa yang membuat dapat pahala, siapa yang tak buat berdosa. Itu wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Lepas itu sunat. Sunat ni diberi pahala siapa yang buat, tak buat tak dosa. Sunat. Harus. Harus. Maksudnya harus ni makan minum contohnya. Makna boleh makan, boleh tak makan. Boleh makan, boleh tak makan. Makruh. Diberi pahala siapa yang tak buat. Diberi pahala siapa yang tak buat. Lepas itu tak berdosa siapa yang buat. Maknanya itu makruh. Lepas itu haram. Diberi pahala siapa yang tak buat.
disiksa siapa yang buat. Itu bezanya. Beza hukum syarak dengan hukum akal. Hukum syarak dengan hukum akal. Bahagian hukum syarak ni ada 5. Lepas itu bahagian yang melengkapkan syarak itu ada 5 juga. Ada 5 juga. Saya akan soal nanti. Saya akan soal. Jadi maksudnya Imam Abu Hanifah ni kata ilmu fiqh mengetahui seseorang yang hasil, yang dia dapat. Masalahnya saya beritahu tadi, yang dapat ilmu fiqh itu. Saya nak tanya. Tuan-tuan adakah ingat ataupun tidak? Ingat ataupun tidak? Maknanya perkara-perkara asasnya. Makna nak tanya haram kepada orang yang berhadas besar berapa perkara? Nah, itu ilmu fiqh. Jadi kita beramal macam undang-undang. Orang yang beramal dengan undang-undang ni, lawyer tu beramal dengan undang-undang. Nak tanya berapa perkarakah yang haram kepada orang yang berjunub ataupun berhadas besar? Siapa boleh jawab? Kalau dapat satu, orang lain bantu pula. Ini ilmu fiqh. Maknanya haram itu, saya kata tadi haram lah. Membaca Quran tak boleh. Membaca Quran tak boleh. Sembahyang tak boleh. Sembahyang tak boleh. Lepas itu? Masuk masjid. Masuk masjid tak boleh. Tawaf tak boleh. Masuk masjid tak boleh. Tawaf tak boleh. Lagi? Pegang Quran tak boleh. Quran tak boleh. Lagi? Menanggung Quran tak boleh. Menanggung ataupun membawa Quran tak boleh. Itu perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak bagi orang yang berhadas besar ataupun berjunub. Ada sebut pergi ke kubur tak boleh? Tak ada Tuan Guru. Itu yang nak beritahu sekarang ni, masyarakat kita ni tak faham hukum. Ada khabar mandi mayat tak boleh? Mak dia mati oleh kerana dia datang bulan haid, tiba-tiba tanya Tok Lebay di situ, Tok Lebay yang kurang lebay. Saya ni nak mandi mak saya boleh? Oh, tak boleh. Najis. Masalah tak faham hukum fiqh. Itu dia. Jadi kita bila faham hukum fiqh ini menarik, maksudnya pergi kubur orang yang haid nifas boleh pergi kubur. Yang tak bolehnya semayang. Yang tak bolehnya baca Quran. Yang tak bolehnya membawa Quran. Tetapi orang yang pergi bertunang masa belum PKP dulu, pergi bertunang membawa hantaran, sedangkan perempuan itu di dalam keadaan haid membawa Al-Quran, boleh pula. Itu dia. Maknanya tak faham fiqh. Lepas itu akad nikah di dalam masjid, tiba-tiba keluarganya masuk dalam masjid sedangkan dia uzur, iaitu haram kepada orang yang berjunub berhadas besar, tak boleh masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba abang dia akad nikah, dia masuk, tak faham fiqh, bahkan bebanai kepada kita, iaitu hukum haram. Apa makna haram? Berdosa orang yang membuatnya. Tetapi masyarakat kita langgar tak langgar? Sebab itulah Imam Abu Hanifah kata. Imam Syafi'i pun berpendapat begitu juga. Imam Abu Hanifah kata maknanya seseorang yang mengetahui ilmu fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, hal ehwal, 4 hukum ni ataupun dipanggil rubuk fiqh. Maknanya orang yang hasil mengaji fiqh, belajar fiqh,
dia akan memperolehi kebajikan dan terhindar daripada kejahatan. Maknanya memperolehi kebajikan, dia tahu hukum, tak terjebak ke berdosa. Masa saya jadi kadi Temerloh dulu, orang ramai minta saya mengakad nikah anak dia. Walaupun saya kata jemputlah wali hakim tempat-tempat gini. Dia kata, ustaz, saya hajat nak ke ustaz mengakad nikah kepada anak saya. Puaslah saya mengakad nikahnya, nak kabarkan. Ini pengalaman betul. Saya mengakad nikah di masjid. Dua keadaan. Orang lelaki tak ada masalah, orang perempuan ni. Orang lelaki masuk dalam masjid, dia tak ada pakai seluar pendek. Masuk ke dalam masjid. Tetapi orang perempuan ni dua keadaan. Nombor satu, yang tak bertudung. Termasuk yang tak bertudung itu, dia pakai kain belah pula. Kain tak cukup benar. Kain belah. Lepas tu, yang keduanya, kita tak tahu. Rupanya dia dalam keadaan uzur. Saya bersyarah sebelum akad nikah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saya minta maaf daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya bercakap gitu. Minta maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, menyusun jari 10. Nombor 1, perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, sayu dia hendaklah keluar daripada ruang solat masjid ini. 4-5 orang keluar. Yang kedua, saya khabar sayu gia bagi perempuan-perempuan. Minta maaf cakap saya kata. Sayu gia bagi perempuan-perempuan yang uzur syar'i, dengan segala hormatnya dimohon keluar daripada masjid ini. 7-8 orang keluar. Itu nak khabarkan kita tak faham hukum fiqh. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibi, kalau kita mengaji Tuhfatur Raghibi, maknanya sesiapa yang menghalalkan benda haram ataupun benda haram dihalalkan, hukumnya kafir. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibi. Maksudnya kita menegah orang pergi ke kubur. Benda itu halal, kita mengharamkan. Apa jawapannya? Kita fikirlah sendiri. Lepas itu orang mati, mak dia mati, dia nak memandikan. Ketika itu dia datang bulan, adik-beradik dia, anak dia datang bulan. Boleh memandikan orang mati, kita khabar tak boleh. Maka seolah-olah ditegah oleh syarak, sedangkan syarak membenarkan. Tuan-tuan faham? Faham tak faham? Satu. Faham. Itulah keunikan kita mengaji ilmu fiqh. Bahagian hukum syarak dan bahagian hukum wad'i, melengkapkan syarak itu. Satu lagi cerita. Saya pergi ke tempat orang mati, sehingga memandi apa begitu begini, semayang saya menjadi imam. Lepas tu ke kubur, orang minta baca talqin. Rupanya kubur tu berpagar. Terjenguk-jenguklah 4-5 orang perempuan. 4-5 orang perempuan. Jenazah tak sampai lagi, saya sampai dulu. Jadi saya sampai dulu. Makna terjenguk-jenguk 4-5 orang perempuan ni. Perempuan muda ni. Terjenguk-jenguk 4-5 orang. Patut, kenapa saya kata duduk sini? Berdiri. Dia tak duduk, dia berdiri dekat pagar. Kenapa saya kata saya khabar duduk? Saya khabar duduk. Yang sebenar dia berdiri. Kenapa saya khabar duduk sini? Jadi perempuan ni khabar, tak ada apa ustaz, tak ada apa. Jangan khabar tak ada apa. Nak masuk, boleh masuk. Saya khabar gitu. Nak masuk, boleh masuk. Perempuan tu khabar, nama tak tahulah. Perempuan itu khabar, boleh masuk ustaz, boleh masuk. Lah, saya khabar benda salahnya. Kami ni uzur. Lah, uzur
Bukan masuk dalam masjid. Saya kata masuk dalam kubur. Masuklah ke nak tengok. Kita jahil pekah. Kita jahil pekah. Jadi bermakna tuan-tuan ni dah faham. Makna haram kepada orang yang berhadas besar 4-5 perkara. Semayang tak boleh, puasa tak boleh, tawaf tak boleh, membaca Quran tak boleh, memegang ataupun menanggung Quran tak boleh. Jadi pergi ke tanah perkuburan boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Memandi mayat boleh tak boleh? Boleh. Termasuklah dalam masjid tak boleh masuk. Dalam masjid tak boleh masuk. Tetapi kita ni masuk ke dalam masjid. Haru biru masyarakat kita ni kalau tidak mengaji ilmu fiqh. Tak mengaji ilmu fiqh. Tak tanya sikit. Ya. Masuk, kalau dalam hik tu masuk surau tak apa? Surau tak apa, masjid. Okey, nak clear. La uhilla li masjid. La uhilla li masjid. Maknanya tidak boleh masuk masjid. Tetapi pendapat ulama kata lalu saja boleh, berhenti dalam masjid tak boleh. Ada pula keluar, maknanya duduk dalam masjid tak apa sebabnya bukan darah keluar. Lah, darah keluar bukannya apa nama ni, muntah kucing. Masalahnya tak boleh masuk masjid tu masalah berjunuk. Masalah berjunuk serupa minum arak juga. Mabuk ke tak mabuk, minum arak tetap Haram. tetap haram, bukan kira mabuk tak mabuk. Kalau jenis orang biasa minum arak, mana satu tondra pun tak mabuk. Maksud dilarang oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam masjid. Surau tak apa, bala raya tak apa. Sebab itulah nak kabarkan surau kebenaran Jumaat berbeza dengan masjid. Surau diberi kebenaran Jumaat berbeza dengan masjid. Melainkan surau itu diisytiharkan oleh majlis agama, dinaikkan taraf masjid. Tu dia. Jadi dinaikkan taraf masjid, barulah dia dikatakan masjid walaupun bangunan sama. Itu peri penting di dalam ilmu fiqh. Azan, qamat, semayang, itu ilmu fiqh. Jadi keberhasilan, kebajikan kepada diri kita sendiri. Boleh faham? Boleh Tuan Guru. Boleh faham. Membaca Quran, dia mengajar Quran. Elok saja baca Quran. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Awak mengajar Quran, memegang Quran pun tak boleh, membaca Quran tak boleh. Maknanya kalau awak mengajar Quran, awak budak tu salah, khabar salah. Eja semula. Membetulkan. Tak boleh. Inna a'tainakal kausar. Baca betul Quran. Lain berkenaan dengan hak kita biasa baca. Hak kita biasa baca. Contohnya, dia tu mati dah, meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tak apa. Dia dalam bentuk zikir, makna lumrah. Baca doa naik kenderaan. Itu tak apa. Itu beza dia. Jadi kita sekarang ni langgar belaka orang perempuan yang haid masuk dalam masjid. Orang perempuan yang haid bawa Quran. Orang perempuan yang haid membaca Quran. Siapa yang meluluhkan? Yang meluluhkan kita siapa? Melainkan jahil watuke. Tahu jahil watuke? Haram free. Itulah, inilah mazhab, itu mazhab, ini tak boleh pakai. Sebabnya kita ni bukan ahli mazhab. Kita
perkara sunat mengambil air semaya? Tak ingat. Berapa perkara sunat? Hak mengaji ni. Berapa perkara sunat? Hak masyhur. Berapa? 10. Dalam kitab mana? Fathul Qari. Fathul Qari. Itu maksudnya. Maknanya nak berkalau ke mazhab lain apa begitu begini, bukannya tarah tarah kita. Kalau kita ni mufti, sebab masyarakat ni semua nak jadi mufti. Mufti yang tidak ada taliah. Sebab itu hukum hakam apa begitu begini sibuk memberitahu nak memberi hukum. Jadi hukum ni orang yang arif tentang dia, tentang hukum itu. Kita ni tak boleh suwena-wena. Masalah hukum gini. Saya tanya ustaz gini. Awak jawab tu betul tak betul? Ataupun menambah, ustaz tak khabar, awak khabar. Yang sebenarnya awak nak tanya hukum. Ambil telefon ustaz ni, awak WhatsApp ke ustaz sendiri. Barulah jelas. Kita ni tak, kita menjawab bagi pihak sebab nak jadi mufti belaka. Mufti jahil wa tuqi. Haram kepada hak tak ada semaya berapa perkara? Kita tak ada air semaya, haram kepada kita berapa? Ataupun sama aja dengan haram berjunuk, haram berhadas besar. Fikir sikit. Kalau tidak mengantuk, fikir sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada semayang, boleh baca. Tak ada ayat semayang, maknanya haram kepada kita tu buat apa? Solat, baca Quran, megang Quran. Megang Quran. Lepas itu? Tawaf. Lepas itu? Okey. Betul lah tu. 3-4 perkara. Kita tengok dalam masyarakat kita gotong royong membersih surau, membersih masjid. Yang memegang Quran itu dia ada sembahyang ke tak? Tak ada sembahyang Ustaz. Tak ada sembahyang, main bedal saja. Itu hukum pekah dia. Kalau dia tahu ibarat letrik, hukum hakam ni kalau dinisbahkan kepada letrik. Kalau dia tahu membela letrik terbakar apa begitu begini, karam bahaya ke dia mati, maka dia takut. Tetapi berkenaan dengan haram orang yang berhadas besar, haram yang berhadas kecil, makna tak jadi kudih pekau orang tua khabar. Makna langgar pun tak apa, tetapi akibatnya kita berdosa. Itu dia. Benarlah kata Imam Abu Hanifah. Ya? Kalau pegang Quran dia berlapik tangan. Berlapik tangan tak boleh juga membawa. Oh, tak boleh? Tak Menanggung boleh. tu, menanggung. Menanggung. Kalau sentuh Quran kita berlapik ataupun pakai pen, tak apa, tak sentuh gitu. Tapi kalau kita berlapik, kita membawa. Terlibat sama. Terlibat sama. Habis itu. Dan ini makna terlebih umum daripada makna ilmu fiqh yang boleh mengetahui dengan fiqh akan kelakuan mukallaf. Jadi dia nak khabar bermaknanya ilmu fiqh ini umum di dalam kehidupan kita seharian, tetapi kita tak mengetahuinya. Ilmu fiqh ni umum, maknanya kata di Piramli itu ilmu undan-undan. Ilmu undan-undan. Ilmu fiqh ni segenap lapisan peringkat umur kita yang berkait dengan hukum hakam agama kita. Ilmu fiqh ni umum. Ilmu fiqh ni umum sampai kepada peringkat masuk tandas, keluar tandas, melibatkan ilmu fiqh. Melibatkan
ilmu fiqh. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Jinayat melibatkan rubuk fiqh. Rubuk fiqh itu ibadat. Ibadat saya sebutkan dulu daripada bersuci sampailah naik haji. Itu ibadat. Kalau kita nak kupas, kalau kita nak belajar, kalau kita nak membahaskan ibadat sembahyang daripada air-air yang boleh dibuat beruduk, jenis-jenis air sehingga beruduk, jenis-jenis air, kategori bahagian air, 7 jenis air yang boleh buat beruduk. Lepas itu bahagian-bahagian air dipanggil air mutanajjih, air mutlaq, air musammah, air mutaghayyir. Kategori-kategori itu. Makna di dalam ilmu fiqh semua sekali. Membatalkan air semayang, fardu uduk, sampai kita usolli, sampai kepada assalamualaikum. Itu semayang saja. Itu sembahyang saja berkenaan dengan perkara-perkara itu. Kita tengok kitab perkenan ataupun perukunan. Dia sebut sini, ketahui hai talib bahawasanya tiada sah mengambil air sembahyang. Itu fiqh. Ada kitab perkenan? Ada. Kitab perkenan. Ni kitab ni. Dia sebut tiada sah mengambil air sembahyang dan mandi janabah dan menghilangkan najis. Tiada sah mengambil air sembahyang, tiada sah mandi junub, tiada sah menghilangkan najis. Melainkan air mutlak terbahagi kepada 4 bahagi. Pertama, air mutlak. Kedua, air musyammas. Ketiga, air mustakmal. Keempat, air mutanajjis. Itu fiqh. Daripada awal kita nak berhadas besar, mandi hadas besar, mandi janabah, lepas itu mengambil air sembahyang, lepas itu menyucikan najis, tertakluk kepada 4 bahagian air ni. Kena belajar. Maknanya ilmu fiqh. Air masuk najis dalam baldi, air yang tak cukup 2 kolah. Tak cukup 2 kolah, air masuk najis, tak cicak. Tak apalah, minum tak boleh, tapi membasuh pinggan boleh. Membasuh pinggan boleh. Maknanya kita buat masak sup hari tu, kita basuh mangkuk tu dengan air mutanajjih yang tak cukup 2 kolah, tak cicak jatuh. Maknanya pinggan kita tu cemar-cemar, kotor, bersihlah. Bersihlah. Kita makan nasi. Kita makan nasi lemak, ambil air dalam baldi, air tu jatuh tak cicak. Kita kata tak cicak ni tak bolehlah buat air minum. Basuh tak apa. Jadi kita basuh pinggan. Pinggan tak ada, mangkuk tak ada tak cicak. Tak ada. Tapi hukumnya mutanajjih. Hukum mutanajjih. Kalau kita tak nampak tu tak apalah. Nak makanlah, kawan tak nak. Maksudnya kita basuh dengan air mutanajjih, tak sah basuh itu. Tak sah basuh itu. Sebab nak basuh itu mesti air mutlak. Jadi orang rumah kita masak sup gearbox. Makna sup gearbox pakai mangkuk air yang basuh, air yang dalam baldi mutanajjih, tak cicak tu. Maknanya kita ambil kuah sup gearbox itu, maka jadilah sup gearbox itu bertambah rezekinya. Bertambah rezekinya. Faham ke tak faham? Faham tak, guru? Mana rezeki kita tu
Sop bunjuk adabi. Lepas tu garam secukup rasa. Lepas tu daun sop itu letak. Lepas tu ada satu lagi, mana? Air cicak. Pandai powder ni. Mana perisa tai cicak. Itulah hakikat hukum fiqh. Jangan main-main berkenaan dengan bersuci saja tu. Dia kata tidak sah kita mengambil air semaya. Nombor satu. Tidak sah kita mandi junub. Tidak sah kita menghilangkan najis. 3 tu. Tidak sah air semaya. Tidak sah mandi junub. Tidak sah menghilangkan najis. 3. Melainkan air mutlak. Air mutlak. Kalau air musammah tu tahan lagi. Air mustakmal, lepas itu air mutanajis. Air mustakmal tu air yang kurang 2 koloh mercik apa begitu begini. Mustakmal air yang digunakan untuk keperluan fardu. Keperluan fardu. Jadi perkara-perkara begini, saya bagi contoh tu lah. Bagi contoh satu perkara yang berkait dengan ilmu fiqh. Maknanya umum di dalam aspek kehidupan kita. Adakah kita tak berasa sesak sekiranya kita tak faham hukum? Kita semaya lentang pukang semaya kita tak tahu. Semaya tak tahu. Semaya hari raya, usolli sunnatal maghribi lah, lepas ke maghrib pula semaya hari raya. Semaya jenazah, afdal anaknya imam. Afdal ni anak imam kalau dia reti. Kalau dia tak reti, afdal datang mana? Beri ke imam tu sudah. Imam tu dah pakar dah berkenaan dengan jenazah ni. Saya anak arwah saya nak jadi imam. Silalah khabar dia tu umar kampung kita. Ambil mic di masjid, semayang di masjid. Usalli fardhu zuhri lah, awal-awal dah semayang mayat zuhur. Macam mana kacau bilau. Satu. Lepas itu saya sebut kebanyakannya takbir 5 kali. Menunjukkan tak reti. Tuan-tuan pernah mengikut semayang jenazah 5 kali takbir? Pernah. Pernah. Maknanya kalau kita tak standby, kita tak pandai, kita tak reti, kita tak biasa. Itu dia. Bawa tahlil kita juga. Kalau tak reti tak payah. Kalau tak reti, tiba-tiba bawa tahlil pandai, menutup tu tak reti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq. Syarrafa wa karrama wa majjada wa azzama 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'atsu insyaallah. Bla 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 bla. Tak reti. Sudah. Sudah. La ilaha illallah, dia terfikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ni jemaah khabar mampus 1000 kali dah dia tasbih ni. 1000 kali dah bilang ni. Sampai tak cukup tasbih dah. Rupanya tukang bawa tu tak ingat nak menutup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada ramai dia tu maknanya tersebut berhenti selalu. Kacau lah. Macam sejadah, ayat sejadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Jemaah tegar. Tanzilul kitabi la. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la. Tersasar pula. Lepas tu jemaah. Tanzilul kitabi la. 4-5 kali tersasar. Tu imam bodoh dia kata. Itu maksudnya tak faham. Kalau awak dah tersasar begitu, ayat sejadah, ayat lain lah bacanya. Bukan sujud sejadah pagi Jumaat ni wajib, tak sah sembahyang subuh, bukan. Sekadar sunat saja. Kalau awak tak ingat, tak reti, sembahyang subuh biasa je lah. Kalau orang yang faham ilmu fiqh.
dan berkata ia. Dan berkata ia. Dan berkata ia. Ia siapa? Berkata ia Imam Abu Hanifah. Dan berkata ia Abu Hanifah. Abu Hanifah kata lagi. Berkata ia pula, tidaklah ilmu itu melainkan kerana beramal dengan dia. Jadi kita nak ilmu ni nak beramal. Kita mengaji hukum, belajar hukum ni nak beramal. Itu tujuan dia. Kita nak beramal, nak tahu hukum, nak tahu kelengkapan kita di dalam masalah-masalah yang kita nak buat. Perkara-perkara begitu, perkara-perkara begini. Saya nak contohkan berkenaan dengan pengurusan jenazah lentang pukar. Makna 10 kali kerusuh pun tak faham. Sebab 10 kali kerusuh dia tak buat. Dia tak buat. Memandi mayat ni tak boleh menengok auratnya, haram. Kita memandi mesti mayat ni memandi di dalam kain, di bawah kain. Mesti kita tangan ni kita pakai sarung tangan ataupun kita buat sarung tangan dengan kain kapan. Pusat dengan lutut dia tak boleh gosok dengan tangan, haram menyentuh aurat dia. Tak faham. Sampai kepada peringkat minta maaf cakapnya, saya melalui tu. Melalui maknanya hak tukang mandi. Dia terkira pahlawan tukang mandi tapi tak tahu hukum. Maknanya dia nak tutup kemaluan orang lelaki ni. Nak tutup kemaluan saja, maknanya nak lansam saja. Masya Allah, berdosa kita. Berdosa. Kita mesti tutup daripada leher dia sampai ke bawah lutut. Lepas itu di tempat kemaluan dia tu, kita mesti angkat kain tu. Sebab kalau kita tak angkat, kita jiruh air, bermakna dibentuk kemaluan dia itu nampak. Mesti kena teknikal. Mesti orang mengaji hukum fiqh. Kalau saya mandi sekali, saya tegur. Saya tegur, saya kata tak boleh ni, aurat dia haram. Lain macam juga, lantak awak lah. Makna dia berani memandi mayat, tetapi hukum tak tahu. Walau bagaimanapun kita berterima kasihlah kepada dia sebab dia nak memandi, tetapi hukum tak tahu, yakni hukum fiqh. Kita nak beramal. Begitu juga orang perempuan main bogero saja. Tahu bogero? Bahasa Jepun, bogero. Bismillahirrahmanirrahim. Bogero. Jadi kalau ada ustazah yang kerusuh, pastikan maknanya ditutup jenazah ataupun mayat itu daripada hujung rambutnya sampai ke hujung kaki. Kita memandi dalam kain saja. Memandi dalam kain, cucur. Begitulah standard hukum fiqh itu nak beramal. Tuan-tuan biasa mandi mayat? Muslimin, orang laki-laki biasa? Biasa Tuan Guru. Alhamdulillah. Makna kita mengikut hukum fiqh? Kadang-kadang mengikut Tuan Guru. Kalau tak mengikut, main rapu-rapu. Main ikan kerapu. Berdosa kita. Akan dituntut di akhirat nanti. Itu kita bahaya, memalukan dia. Memalukan dia. Yang perempuan pula, muslimat, ada biasa memandikan mayat? Ada? Pernah. Adakah mengikut hukumnya? Ya, insyaAllah. Jadi kalau kita tidak ikut hukum, kita berdosa ataupun bersubahat sekali. Jadi Imam Abu Hanifah kata, kita belajar fiqh ni untuk beramal. Beramal, nak buat. Makna kata kita belajar bersilat. Bersilatnya maknanya nak mempertahankan diri bila ada musuh, tapi tengok musuh juga. Kalau harimau tak boleh bersilat. Kalau harimau cabut lari saja. Kalau musuh-musuh biasa ni, orang ni, bolehlah kita bersilat. Tengok keadaan.
ilmu yang kita pelajari dan bermula beramal dengan dia ilmu fiqh itu meninggal yang bersegera bagi yang bertangguh. Meninggal bagi bersegera yang bertangguh, maknanya apa nama ni, segera, bersegera. Yang dikatakan meninggalkan ni tidak akan lupa dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Meninggalkan ataupun meninggalkan yang bersegera, dia tidak akan meninggalkan apa nama ni, perkara-perkara yang bersangkutan dengan dia nak buat. Lepas itu yang dia tidak bertangguh-tangguh perkara itu, perkara ini. Itu dia. Jadi oleh kerana itu kita fahamlah bahawasanya ilmu fiqh ini mendapat hasil kepada kita dengan kebajikan ataupun menjauhkan daripada kejahatan. Maknanya kita beramal ataupun kita membuat sesuatu perkara itu di dalam keadaan sah dan juga betul. Di dalam keadaan sah dan betul. Maknanya pentingnya di dalam ilmu fiqh itu menyeluruh di dalam kehidupan kita, daripada celik mata sampai pejam mata. Rukuk istinja berapa perkara? Kita ada buat sama, basuh kencing, basuh berak. Rukuk istinja berapa perkara? Last ni. Rukuk istinja, basuh kencing, basuh berak. Rukun istinja, makna istinja bersuci tu kena ada perkara ni. Rukun istinja. Apa dia? 4. Apa dia? Yang pertama, orang yang beristinja itu Islam. Ya, kedua, Alat beristinja itu dengan air atau batu. yang ketiga, Yang diistinja itu seperti tahik atau kimia. yang keempat, Yang diistinja itu seperti di dalam kubur atau dubur. itu syarat istinja. Rukun istinja. Rukun istinja. Syarat istinja, betul lah tu. Saya jawab. Rukuk istinja, kita basuh kencing, basuh berak. Minta maaf cakapnya. Mana bersuci najis kubur atau dubur. Bersuci dubur, maknanya dubur ni najis, tai, apa begini dan sebagainya. Lepas itu apa nama ni, kubur kita air kencing ataupun dan sebagainya. Dan sebagainya. Makna rukuk istinja itu dalam fiqh ni nombor satunya menghilangkan rupanya. Menghilangkan rupa dia. Kalau rupa tai lah, kalau rupa air kencing lah, kalau rupa darah lah, kalau rupa darah air kencing berdarah, kalau rupa nanah, kalau rupa itu rupa dia. Menghilangkan rasanya, bukan makan. Bukan lepas berak ustaz tu belajar online, mana lepas berak jilat ke lidah. Bukan gitu. Rasanya. Kalau kita basuh najis ni, najis tu, tempat najis tu dia kesat. Dia kesat, itu rupanya, bentuknya. Kalau kita mandi mayat tu sampai kesat. Kalau licin, bernajis. Nombor 3-nya, menghilangkan baunya. Itu rukun istinja. Rukun istinja. Maknanya setiap kali. Ya. Rukun dengan fardu istinja ada beza ke? Apa dia? Rukun dengan apa, fardu. Rukun dengan Dia fardu tu sama ke? Dia tak ada beza, sama je. Syarat istinja lain. Dia fardu ataupun rukun. Maknanya bersuci ni 3 telah. 3 telah.
makna fardu ataupun rukun istinja. Makna 3 perkara itu. Makna menghilangkan rupa dia, ain dia, menghilangkan rasa, gini rasa, gini rasa, lepas itu menghilangkan baunya. Menghilangkan baunya, itu rukun ataupun fardu istinja. Jadi kita buat hari-hari. Masalah kita kencing, kadang-kadang itu sunat kita kencing ni, mana berdehem tu sebab air kencing itu tak habis tos. Tak tos habis. Lepas itu basuh berak pula, cium ke sini. Cium ke sini ada bau tai. Masalah tak cuci sini. Kita kena bersih-bersih. Mana basuh dubur. Basuh dubur ni gini. Ni bukan basuh dubur dengan ibu jari. Basuh berak dengan ibu jari guna gaya. Basuh berak ni sini. Dengan jari hantu Tuan Guru. Jari hantu. Basuh berak dengan jari hantu. Basuh, puas hati dah. Najis dah tak ada begitu gini. Lepas itu kita basuh pula tangan kita ni. Kita basuh tangan kita. Kerusuh istinja, kerusuh basuh berak. Ilmu peka bukan main-main ni. Ilmu peka. Kita basuh dia hilang. Hilang bau, bermakna tuan-tuan perasan tak kita ni jari-jari kita ni ada jalur-jalur tu. Jalur-jalur macam papan. Jalur-jalur papan. Di situlah melekat najis tu. Kita tak teliti di situ saja. Jadi kita sudah basuh berak, dubur kita tu dah cuci, melekat ke tempat tangan kita tu pula. Jadi kita kena cuci lah pula. Sekiranya kita lepas basuh berak ngambil air sembahyang, takbiratul ihram sembahyang, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ada lillahi taala. Masa itu kipas kita berpusing, bau tai. Bau tai masa kita takbiratul ihram. Sabar betul. Masa takbiratul ihram tiba-tiba bau tai. Jangan fikir tai dalam tandas, tai di tangan awak tu. Pekoh itulah meneliti sampai kepada peringkat itu. Tuan-tuan, ni sama-sama kita belajar. Sama-sama kita tak apalah, tak malu. Maknanya apabila kita menyebutkan rukuk istinja tu, kita kena istinja sampai begitu. Kita kena ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di tanah perkuburan berserta dengan sahabat. Rasulullah singgah kepada seorang yang hamba Allah meninggal. Tiba-tiba Rasulullah ambil pelepah tamar, ambil pelepah kurma, cocok kepada kubur itu. Jadi sahabat ni bertanya, ya Rasulullah. Jadi sahabat ni menengok Rasulullah ni, kalau benda-benda yang buat, sahabat terus bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Rasulullah bersabda, orang yang di dalam kubur ini sedang diseksa oleh mungkar dan nakir, maksudnya. Sedang diseksa. Rasulullah menerangkan bahawa dia ini tidak bersuci di dalam istinja. Jangan main-main perkara itu. Di dalam bab fiqh dibahaskan maknanya perkara-perkara yang berkait dengan bersuci. Perkara-perkara yang berkait bersuci melibatkan tidak sah amal ibadat kita. Jadi ringkasnya nombor satu ilmu fiqh sewajarnya kita belajar untuk menghasilkan kebajikan dan menghindari kejahatan. Yang kedua, ilmu fiqh ini
meliputi hal ehwal mukallaf. Yang ketiga, ilmu fiqh ini ilmu untuk dipelajari dan untuk diamalkan. Itulah intipati yang kita belajar pada malam ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Itu dia. Jadi perkara-perkara yang bersangkutan dengan ilmu fiqh. Berapa bahagian hukum? Berapa bahagian hukum? 5 Ustaz. Ha? Jangan terpancing dengan soalan. Bahagian hukum. 3. 5. Bahagian hukum. Bahagian hukum. 3, apa dia? Syarak, adat. Itu bahagian hukum. Kena ingat bahagian hukum tu syarak, akal, adat. Berapakah perkara-perkara yang haram kepada orang yang berjunub? 6. 6 perkara. 5 perkara Ustaz. Pertama apa? Cepat sikit, nak habis dah ni. Haram Baca Quran. Apa dia? Solat, tawaf, Masjid, masuk masjid, puasa. Puasa apa begini diharamkan kepada orang yang berjunub. Haram bagi orang yang tak ada sembahyang. Berapa perkara? 5 perkara. Apa dia? Memegang Quran, membaca Quran, tawaf, masuk masjid. Satu lagi benda tak ingat. Orang yang tak ada air semayang, baca Quran boleh. Baca Quran boleh, tak ada air semayang. Memegang Quran. Pegang Quran. Semayang, tawaf. Itu kepada orang yang tak ada air semayang. Berapa bahagian hukum syarak? 5. 5. Apa dia? Wajib. Sunat, harus, makruh, haram. Wajib, sunat, haram, makruh, haram. Apa itu wajib? Buat dapat pahala. Apa beza dengan wajib pada akal? Wajib pada akal apa bezanya dengan wajib pada syarak? Wajib pada syarak buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib pada akal? Perkara yang mustahil bagi Allah. Wajib pada akal. Wajib pada akal. Wajib. Tak boleh terima tiada. Tak boleh terima tak adanya. Apa itu harus? Harus. Dapat pahala tak buat apa. Boleh jadi. Harus macam makan minum. Makan minum. Boleh jadi, boleh tak jadi. Boleh jadi, boleh tak jadi macam sebenarnya. Boleh jadi, boleh tak jadi. Berapa hukum wad'i? 5. 5. Apa makna wad'i? Apa makna wad'i? Meletakkan, menerbitkan. Menerbitkan daripada itu. Maksudnya meletakkan, menerbitkan asas nak menyempurnakan. Apa dia? Nombor berapa? 5. Nombor 1?
Sebab. Nombor 2. Syarat. Manik. Syarat. Nombor 3. Manik. Manik. Nombor 4. Sah. Nombor 5. Batal. Apa arti batal? Perkara yang tak cukup rupa-rupanya. Perkara-perkara yang tak cukup rukun dan syaratnya. Apa arti syarat? Maksudnya syarat. Menyempurnakannya. Syarat. Menyempurnakan. Menyempurnakan sesuatu yang benda kita nak buat. Apa arti sebab? Apa arti sebab? Sebab sesuatu perkara. Gelincir matahari sebab masuk waktu zuhur. Insya-Allah, barakallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi faham kepada kita berkenaan dengan ilmu yang kita pelajari malam ini, dikurniakan oleh Allah taufik dan hidayahnya, insya-Allah. Setakat itu dulu sehingga kita bertemu lagi malam besok dengan kitab Miftahul Murid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين Amin ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Wallahu a'lam. Sama-sama Tuan Guru. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji. Ya, saya. Sihat alhamdulillah. Lama tak jumpa. Oh, betul. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana buka ni? Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita orang Kuantan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, apa khabar Haji? Alhamdulillah sehat. Oh, Tuan Pak. Tok Empat. Buka mic Tok Empat. Buka mic. Tak dengar. Kuarantin Ustaz lagi. Kuarantin lagi. Sambung Masya lagi. Allah. Dah InsyaAllah masuk khair. 28 hari Ustaz. Allahu Akbar. Ada di Taman Guru, di Jambu Taman Jambu. Ustaz. Taman Jambu di Ustaz. Jambu. Pertama lah baru ni alhamdulillah. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ustaz. Insya-Allah Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma. Mira nampak muka Ustaz. Allah. Guru. Sihat.
InsyaAllah Ustaz. Moga-moga. Okay, salam Ustazah Ustaz, anak-anak anda semua. InsyaAllah Haji. Putera. Selamat Haji. Salam ke putera Ustaz. Alhamdulillah insya-Allah. Amin. Lama tak jumpa ngaji. Allah Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan berterusan insyaAllah. Okay, Assalamualaikum sekali lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haji. Selamat. Barakallah. InsyaAllah. Orang rumah ke salam ke Ustazah. Waalaikumsalam. Amin rabbal alamin. Selamat. Ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit ni. Ya. Semayang subuh tadi, saya mengikuti orang ni tak baca bismillah apa. Daripada segi macam mana tu? Tak baca? Bismillah apa? Tak baca bismillah. Panjang dia macam bukan mazhab Syafi'i kaya. Macam mazhab lain tak baca bismillah. Dia menjadi imam ke? Dia imam Tuan Guru. Tak baca bismillah? Tak tahu. Kita di Pahang ni tak boleh mazhab lain. Berarti dia kalau dia tak baca Fatihah kita memperakah ke je? Sebabnya menyusahkan orang, tak boleh. Kita tak benarkan. Semayang tu sah. Dia mazhab lain. Orang Melayu ke siapa? Orang Melayu. Dia ni selalu imam di surah tu. Tiba-tiba hari ni jadi begitu. Hari ni jadi begitu. Bismillah tak ada. Ataupun dia terlupa? Tak tahulah dengan kunutnya dia baca orang tulis sendiri. La ilaha illallah. Begitu jadi imam, mengacau orang, tak boleh. Dia biasa dia bagus Tuan Guru. Hari ni dia banyak kesilapannya. Yang bismillah tak adanya, lepas tu baca kunut. Dia baca dia sendiri pun benar je. Kalau dia tu mazhab Hanafi, ada kira-kira lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i ni ayat Fatihah tu 7 termasuk bismillah. Jadi mubarakah, tak sah semayang. Tak sah semayang. Dan kita dalam negeri Pahang ni mufti memutuskan maknanya orang kita mesti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau jadi imam apa begini. Kecuali lah dia semayang di masjid India, itu mazhab Hanafi kita boleh ikut. India betul Tuan Guru. Kalau tempat kita mana tak boleh. Dan sekiranya dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, tak sah semayang, kita mengikut dia. Ataupun kita walaupun ayat lazim apa? Ayat lazim tak apa, makruh. Fatihah tu. Fatihah tak boleh. Ayat lazim tak baca bismillahirrahmanirrahim, makruh. Dalam Quran ada bismillahirrahmanirrahim, awak tak baca pula. Lebih hebat. Betul. Dia yang tak baca bismillahirrahmanirrahim ni kita tidak disunatkan baca, iaitu ayat tebuk-tebuk. Tak payah baca bismillah. Ayat tebuk-tebuk. Lepas tu tak boleh baca, bahkan haram membaca surah Al-Bara'ah ataupun surah Taubah. Itu tak boleh. Haram, tak boleh baca. Tetapi sekiranya kita di dalam mazhab Syafi'i kita tak baca bismillahirrahmanirrahim, wajib makmum tegur. Sebab mazhab Syafi'i ayat Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada 7 ayat. Jadi masalahnya dia jadi imam, dia ambil air semayang mazhab Hanafi ke? tak tahu nak kata, tapi hari ni dia jadi begitu, mabuk kan. Kalau dalam mazhab Hanafi maknanya membasuh kepala, menyapu kepala ni kena sapu betul ke ni? Sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Jadi kalau kita ni colek-colek gitu saja. Ustaz, kalau dia baca basmalah tu secara sir, perlahan. Itu slow ni. Orang kita ni lebih sangat, tak ada baca langsung. Teruklah. Tak baca langsung. Kalau say tu bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam negeri Pahang ni tak boleh baca gitu. Kita putuskan tak boleh tidak membaca bismillahirrahmanirrahim secara sir, mengelirukan orang ramai. Sebabnya kita ni mazhab Syafi'i. Kalau kita di Mekah tu kita maklum dah, tu imam tu baca sir. Dia baca seperti a'udzubillah. Dia baca, kita ni tak baca terus. Itu hebatnya kita ni. Nak membuat sesuatu benda yang kita tak faham.
Membuat sesuatu benda yang kita tak faham. Pakai hukum sendiri. Hukum sendiri. Tu bahaya. Lepas itu kita nak menjadi imam, kena kemas lah betul jadi imam. Jangan bercelaru je. Lentang pukar mengakibatkan. Tapi akhir zaman ni ikut belaka. Ikut belaka. Tak betul ke apa betul. Sebab orang tak mengaji. Itu. Kalau orang mengaji tu, kalau dia tak baca bismillah tu, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya. Kalau dia tak ikut baca bismillah, kita mufarakah. Dan tak layak dia jadi imam, membuat kacau bilau gitu. Ustaz, kita tidak mufarakah. Jadi kita jemaah yang mengikuti semayang tu, Ustaz. Kalau dia tak tahu, sahlah dia semayang. Kita tak boleh kalau kita tahu. Kalau orang yang tak tahu, tak apa. Maknanya tak tahu bismillah tak baca. Bismillah tak baca. Bismillah tu salah satu daripada 7 ayat Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi kita sekarang ni mazhab Syafi'i. Jangan nak buat-buat tak tentu pasal gitu. Tak boleh. Kita terikat. Ni mabuk ni. Tak pernah ni buat kerja gitu. Hari ni entah dia mabuk ke entah apa kat rumah dia ke apa. Kunut tak baca? Kunut dia baca untuk dia sendiri, dia tak dengar langsung. La ilaha illallah. Saya ada tadi, pagi tadi. Kalau saya mufarakah selalu semayang tu. Sebabnya saya baca sendiri. Baca sendiri. Baca sendiri ya. Lepas tu Fatihah. Baca Fatihah tu? Ya. Kita semua baca sendiri belaka. Buat sendiri mufarakah. Mufarakah. Terima kasih Tuan Guru. Ya, sama-sama. Ya, barakallah. John, terima kasih John sekali lagi. Hantar kitab, tapi kitab. InsyaAllah John. Terima kasih semua daripada kita. InsyaAllah. Abang Cik. Saudara saya, Cik. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Lama apa ya? Waalaikumsalam. Sebab seorang dengan kat rumah ni dekat tapi suara tak dengar lah. Haji Cik. Ya. Tak dengar. Suara anda Azan dengar kan? Azan perlahan sangat. Tapi tak boleh keluar lah pakai gelang. Kalau pakai gigi sekarang berambat pula. Memang tak pergi ada gelang tu. Jangan pergi. Pakai gelang? Dia pakai gelang tu. Pakai gelang. Lagi dekat rumah raya. Cik Noah, terlalu Noah ada. Minta maaf lah. Hari ni baru masuk. Lamanya tak tengok, tak lihat saudara saya Zon. Ya. Ramai. InsyaAllah. Ya, Tuan Pat. Lama betul pakai gelang tu. Dengan izin Allah, insyaAllah besok baru potong. Alhamdulillah. Potong 23 bulan. Tapi mengaji juga lah. Mengaji datang insyaAllah. Kata datanglah besok untuk potong insyaAllah. Saya sekarang merempat rumah kampung orang lah Ustaz. Kampung kata Jambu. Tak apa, kampung kita juga tu. Tak apa. Terima kasih kita saudara-saudara belaka. Tak ada hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Noah senyap dia tu. Rindu ke Noah tu, rindu sangat tu. Orang masjid merindu lah ke ni. InsyaAllah apa cadangan saya tu Ustaz, saya nak bawa sana. Tak lepas sebab sana dekat masjid saya tak ada internet. Tak ada internet. Itulah saya risau tu. Tidak memang cadangan maklum pada Ustaz, saya nak pancar pada skrin saya tu. Tapi tak ada internet. Ya. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Tak ada internet tak lepas lah. Sekali lagi Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Assalamualaikum Cik Noah, saudara Noah. Assalamualaikum Cik Raya. Assalamualaikum Zul.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Rizal. Assalamualaikum cik saudara cik saya. Waalaikumsalam. Hello lah. Ya. Kalau nak ajak minum-minum air, hello lah kata. Allah, kita menumpang kampung orang tak boleh berani. InsyaAllah. Boleh guna air. Besok boleh guna air lah. Tak boleh lagi ni. Besok baru potong. Pukul berapa potong? InsyaAllah dalam pukul 11 ke pergi Ustaz. Jadi itu dah 14 hari berkurang macam ni. Itu sambung pula dengan pakai gelang pula tambah lagi. Allahu Rabbi. InsyaAllah Ustaz. Rezeki Ustaz. Rezeki. Rindu mendapat pandang muka Tuan Guru kita lamanya lah. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi tanya Zul, Hafiz Zul. Kerana dapat melaksanakan majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberkatilah Hafiz Zul, Aziz Zul. Semua sekali lah. Ya, Hafiz Zul. Amin. Haji Noah dah cekak dah main handphone ni. Allahu. Semenjak berkurung ni pandai dah. Pandai pula. Tak buat air lah Pulau Serai nampaknya. Allahumma salli. Dia sekarang tu berhubung dengan anak cucu dia tu Ustaz. Oh gitu. Saya keluar dulu Tuan Guru, bateri tak ada dah. Ya, pada barakallah. Saya pun nak keluar je. InsyaAllah Ustaz. Salam sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama lah kita keluar. InsyaAllah sama-sama Ustaz. Untuk Imam Malani. Ya.